kasih sayang Allah SWT pada kita selagi sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu walaupun kita berada di alam maya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu peristiwa yang bermanfaat pada kita hari ini. Mudah-mudahan sebab masa yang kita gunakan hari ini menjadi salah satu pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Kerana kita tidak tahu mana satu amalan baik yang kita lakukan yang ada nilai tinggi di sisi Allah SWT. Bukan soal besar atau kecil, tapi soal keikhlasan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat dan sama-sama dapat permohonan ampun daripada seluruh makhluk Allah SWT yang ada di langit dan bumi, termasuk ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut sebenarnya sedang meminta ampun kepada Allah SWT, kepada orang-orang yang sedang berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Terima kasih yang saya muliakan sahabat kita yang menjadi nyawa pada majlis ilmu kita pada pagi ini, Cikgu Safizi, dan tidak dilupakan ungkapan 360 hari, takkan tidak ada satu hari pun untuk kita belajar. Mudah-mudahan menjadi sebab ungkapan itu menjadi sebab untuk kita masuk syurga juga, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam surah ayat seterusnya dan surah Asy-Syams. Tadi cikgu Z message nak masuk alai ke tidak hari ni. Saya kata nak masuk alai pun boleh, tak nak masuk pun boleh. Kalau nak masuk alai, lebih pada alai pun boleh. Kalau nak bincang dari segi sepintas lalu sekadar ayat-ayat di atas ni saja, memang pendek lah. Tapi kalau kita nak bincang secara ilmiah supaya kita sama-sama dapat ilmu, dan saya pun daripada malam tadi lagi duk tengok, duk baca buku-buku tu masuk pagi ni. Dan bila kita membaca tu, alhamdulillah, saya ingat buku lama saya beli. Lama dah beli buku ni, tak berapa beli. Tapi awal tahun 2000 saya beli ni. Dekat 20 tahun lebih kot. 20 tahun lah awal tu. Awal tahun 2000. 20 tahun lah, 20 tahun. Kalau boleh baca ni, bacalah. Kalau yang mampu beli. Pasal ada lagi sekarang kaum-kaum yang pupus. Nanti kita akan bincang nanti dalam tentang kaum Samud khususnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk supaya kita tidak hilang punca sebab kita berhenti seminggu. Semalam ada dua program di YA, profesionalisme pengurusan surau. Saya diamanahkan dengan terpaksa jadi pengurusi surau sebelah rumah ni. Kemudian dalam masa sama juga semalam ada majlis istifad di SK Taman Melati. Pergi sana sekejap tu tak sempat kuliah tafsir kita. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ingat kalau kita sentiasa buat baik. Contohnya setiap hari Sabtu Ahad kita ada kelas tafsir. Tetapi oleh kerana tidak ada semalam sebab ada urusan lain yang tidak boleh dielakkan, maka di sisi Allah SWT sebenarnya kita tetap dapat pahala berkuliah, belajar tafsir pada hari Sabtu. Sebab kita bukan tak nak sebab kita tak nak, tapi sebab Allah Ta'ala takdirkan ada yang lain. Kalau tidak, memang takkan buat. Maka mudah-mudahan kita tetap dapat pahala berkuliah tafsir pada hari Sabtu. Itu untungnya orang buat baik. Makan pencen lah juga. Makan pencen namanya tu. Makan pencen. Nah, jadi untuk tidak hilang kesinambungan perbincangan kita, saya ulang sekali lagi sedikit ringkas. Apa dia kesinambungan ayat-ayat yang kita akan bincangkan dalam surah Asy-Syams ni. Yang pertama sekali, kesinambungan antara dengan yang lepas dengan yang hari ini ialah iaitu yang sebelum ini Allah bersumpah dengan alam yang hebat, termasuk alam maya, termasuk juga bumi, dan perantaraan supaya kita memikirkan kehebatan ini dengan menggunakan akal. Kemudian
ayat seterusnya pada hari ini kita nak bincang ni dalam bab yang kedua ni, Allah Ta'ala menampilkan contoh dalam hal ini, iaitu manusia yang tidak menggunakan akal yang Allah berikan, termasuk mukjizat Nabi Soleh itu, iaitu unta Nabi Soleh tu, naqatullah tu, unta Allah. Mereka tidak menggunakan akal. Unta yang keluar daripada batu yang besar, yang susunya cukup untuk diminum oleh satu kampung walaupun seekor. Ini semua sebab tidak menggunakan akal, maka Allah binasakan mereka. Dan kebinasaan mereka itu sebenarnya adalah satu pengulangan daripada kebinasaan umat yang terdahulu. Seperti kaum Ad, kaum kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Semuanya telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana satu perkara, iaitu kerana mereka tidak menggunakan akal. Dan juga mereka mendustakan ayat-ayat Allah, termasuklah mukjizat Allah. Ayat Allah tu termasuk juga Rasul itu pun ayat Allah, dan termasuk juga bukti yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka, kalau yang ada suhuf ataupun yang ada kitab. Tapi mereka menafikan akal itu, maka Allah balas mereka. Inilah kesinambungan yang kita nak bincang pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat samudu bitagwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu faqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقاها kerana mereka melampaui batas. Bitaghwaha kerana mereka melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah, lalu Rasulullah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah ini unta betina Allah dan minumannya. Faqala lahum Rasulullah, ini Nabi Saleh, naqatallah, kepada unta itu, wasuqiyaha, unta Allah tu biarkan dia minum sendiri, jangan kacau. Fakazzabu fa'aqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bizambihim fasawa. Lalu mereka mendustakannya, yang dia mengingkarinya dan menyembelih unta itu. Kalau saya sembelih, makan dagingnya pula, menganyi main, maka Rabb mereka membinasakan mereka. Fadamdama alaihim, yang ini Tuhan membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Bizambihim fasawaha. Ini kalau kita nak bincang, bizambihim fasawaha, sebab dosa-dosa mereka sendiri Allah membinasakan. Bukan saja mereka, kita pun, siapa pun dibinasakan oleh Allah sebab dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita sendiri. Bukan Allah nak mengazab, tapi kerana dosa kita sendiri. Dan wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Apa maksud ayat? Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya ini. Dalam tafsir ini ada satu pendapat atau dua, tapi dalam tafsir The Holy Quran ada tiga. Yang itu saya rasa lebih tepat. Kita boleh pilih mana satu dan lebih sesuai dengan konten cerita yang kita bincangkan. Baiklah. Kemudian kita bincang pendustaan kaum Samud dan pembinasaan mereka. Allah SWT memberitahu tentang kaum Samud bahawa mereka telah mendustakan Rasul kerana dengan melakukan pelanggaran dan melampaui batas. Mujahid, Qatadah dan lain-lainnya mengatakan demikian. Tindakan mereka itu menemukan pendustaan di dalam hati terhadap petunjuk Rasulullah, ini Nabi Saleh. Dan mereka tidak mengikuti keyakinan yang dibawa oleh Rasul mereka. Dan Allah berfirman, idzim ba'asa ashqaha, ketika bangkit. Okey, selesai. Sebelum tu kita nak bincang kadzabat samud bitaghwaha ni, yang kaum Samud itu dustakan.
Sahabat yang mereka dalam sekalian, antara yang buku yang bagus lah kalau nak saya ringkas yang bagus kalau nak faham tentang kaum Samud ni, buku ni. Buku ni dia antara lain dia tunjuk tempat persamaan kaum Samud dengan kaum Nabi Soleh. Ya ni kalau boleh tengok. Yang atas ni, ini yang kaum Samud. Kaum Samud ini kalau kita pergi ke Mekah, di Saudi, dipanggil Madain Soleh. Madain Soleh. Yang ni yang kaum Ad. Ini kaum Ad ni di Petra. Petra ni di Jordan. Petra di Jordan. Tempat ni jauh daripada bandar, Petra. Dari segi seni bina, hampir sama. Tapi zaman mereka dua ni jauh. Jauh. Ini kaum Ad ini dengan kaum Samud jauh beza dia. Tapi seni bina dia hampir sama. Kenapa? Kerana mereka ada hubungan. Kaum Ad ini di Jordan, kaum Samud ini di Saudi. Ya. Dari segi perjalanan dulu jauh lah, sekarang kira kapal terbang tak? Jauh. Dan jarak kurun itu pun jauh masa itu. Tapi ada persamaan dari segi kemahiran. Dan juga ada persamaan dari segi kenapa mereka diazab. Kerana mereka diazab kerana mereka telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Quran ini, dalam buku ini sebutkan, antara yang banyak yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kaum Samud dalam Quran ini. Kaum Samud. Dan selalu dibandingkan dengan kaum Ad. Kenapa? Kerana mereka ada hubungan. Sebab itulah sahabat yang dimulakan sekalian, kita perhatikan bagaimana Allah SWT mengaitkan cerita-cerita dulu dengan cerita yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana semua tu untuk diambil iktibar. Dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 70, ayat 70 antara lain Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kenapa Allah Ta'ala ceritakan cerita-cerita ni dalam Quran. Antaranya, kalau kita boleh ada di sini, boleh berujuklah surah At-Taubah ayat 70. Surah At-Taubah ayat 70. Saya tak baca ayat dia, saya baca maksudnya. Ini bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang terdahulu daripada mereka. Mereka ni siapa dia? Mereka ni, kaum Quraisy lah. Dan juga sebelum-sebelum ini. Dan mereka berita terdahulu itu siapa? Iaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud dan kaum Nabi Ibrahim. Dan bagi mereka dan penduduk negeri Madian serta negeri-negeri yang telah dibinasakan. Dan semuanya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Atatuhum rusuluhum bil bayyinat. Bawa datang keterangan yang jelas. Dan keterangan itu apa? Keterangan itu beriman kepada Allah. Tetapi mereka mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Sahabat yang berkasihan, dalam buku ni juga, kalau kita perhati, dari peringkat awal, tajuk dia bagus kalau boleh baca lah. Dia sebut tentang kaum yang dibinasakan Allah Ta'ala. Antaranya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian Fir'aun, kaum Sabak, kemudian saya sampai situ saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kaum dibinasakan di sini. Tapi kalau kita perhati sebenarnya dalam Quran ada 12 kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT. Tapi 12 itu kalau kita perhati sebab apa? Sebabnya semua sama. Itu sebab apa? Sebab mereka mengingkari Allah dan Rasul. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, cuma lebihnya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je lebih kita. Sebab tu kalau nak kira dari segi bersyukur, sepatutnya kitalah yang sangat-sangat kena bersyukur.
Kerana kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW walaupun akhir zaman. Dan yang kita juga banyak juga mendapat mukjizat Nabi SAW. Termasuklah mukjizatnya bila Allah sebut tentang kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum yang dibinasakan yang telah tenggelam dalam bumi. Orang kafir Quraisy dulu tak nampak. Cuma dia tahulah cerita tu tapi dia tak nampak benda-benda yang telah dibinasakan oleh Allah SWT tu. Tapi kalau dalam buku ni, dia ada gambar. Dia gambar ekologi. Contohnya, kalau kita tengok kaum Nabi Nuh ataupun kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah SWT, dia ada gambar dia yang dia ambil melalui satelit. Ya. Kalau kaum Nabi Lut, kampung dia dulu begini. Ini ada ni. Boleh tengok. Kampung dulu kampung ni. Sekarang ni jadi laut. Dia tasik tapi dah besar jadi laut. Ini antara yang disebutkan. Kemudian, dan tempat ini menjadi tempat paling rendah di dunia. Tempat ni. Setelah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kita perhati apa lagi? Antaranya yang Allah sebutkan tentang kaum yang tenggelam dalam yang tenggelam antaranya dalam dalam tanah akhirnya dapat dia ambil gambar melalui satelit umat yang binasakan. Tengkorak masih ada dan besar-besar. Ini sebagai bukti yang wujud sekarang ni dengan gelangnya dan sebagainya. Ini antara contoh lain menunjukkan mayat-mayat yang menjadi batu ditemui sebagai kesan-kesan pengindahan Pompei. Saya sebut kata betul. Ini mayat. Ini dicari gali setelah melalui satelit. Ini. Kalau boleh tengok. Dan banyak lagi lah, beli sendirilah, cakap tunjuk semua. Beli sendiri buku tu. InsyaAllah semua mampu. Dan tengoklah kalau ada masa. Tak ada masa pun tengok-tengok lah. Cuma nak sebutnya, kaum binasakan Allah Ta'ala ni banyak. Tapi kita bersyukur kepada Ta'ala. Sebab umat dulu kalau buat dosa, selesai sekejap. Sebelum Nabi mati, selesai buat dia. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sangat bersifat kasih sayang, tidak mendoakan kecelakaan. Saya ringkas, sahabat saya nak sebutkan untuk peringatan kita semua. Antara kaum yang binasakan oleh Allah Ta'ala, iaitu antaranya kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh AS, iaitu Nabi Nuh berdoa supaya tenggelam dalam banjir. Allah Ta'ala, Nabi Nuh minta diazabkan, dihapuskan, akhirnya tenggelam dalam banjir. Ini dalam surah Al-Ankabut. Lama Nabi Nuh berdakwah, 950 tahun. Yang masuk Islam 80 orang. 980 tahun, yang masuk Islam 80 orang. Cuba bayangkan. Dan Nabi Nuh di antara Nabi dan Rasul yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak. Anak Nabi Nuh antaranya tidak Islam. Tidak mengikut Nabi Nuh AS. Walaupun Nabi Nuh pujuk. Dan dalam dakwah ni, sahabat yang berkasihan, kita ada berbagai-bagai ujian dan berbagai contoh. Kalau contoh orang diuji dengan anak Nabi Nuh AS. Kalau contoh orang yang diuji dengan isteri, Rasul lagi, itu Nabi Lut AS. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan isteri yang bersekongkol dengan apa nama ni golongan-golongan gay tu. Yang diuji dengan pak saudara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baik tapi tak beriman. Yang jahat tak beriman tu tidaklah ralak sangat, tidaklah rasa sedih sangat. Tapi yang baik, yang membela, yang menjaga, yang menyantuni, yang melindungi Nabi Islam, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ralak kan? Itu Abu Talib. Ada orang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kawan-kawan. Seperti Nabi Isa AS. Antara yang salah seorang kawan dia yang membocorkan rahsia itu kawan Nabi Isa. Akhirnya Allah tukarkan, Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Akhirnya dia disalib oleh orang Yahudi. Itu diuji dengan kawan-kawan. Jadi kalau nak ke dari segi ujian, kita semua diuji dengan berbagai-bagai. Bukan saja kita, kalau Nabi pun macam tu, sama telah kita. Dengan segala kelemahan kita, segala kekurangan kita ada, dengan sedikit ibadat kita, diuji oleh Allah Ta'ala. Memang patutlah begitu. Dan kita tidak boleh rasa kecewa dalam melaksanakan perintah Allah dan dakwah. Kerana kalau nak kecewa, kita berapa lama berdakwah? Nabi Nuh
Korang 50 tahun, 1000 tahun. 950 tahun. Kita berapa hari? Ha. Jadi patutlah kalau Puan Maimun cakap kalau 360 hari takkan tak ada sehari nak kelas tafsir. Memang tersentak lah kita. Ha. Kalau 950 tahun berdakwah 80 orang. Nabi Nuh ni tak ada metod ke? Tak pandai berdakwah ke? Tidak, inilah ujian Allah SWT kepada Nabi Nuh AS. Dan untuk menjadi pedoman pada kita. Supaya kita tidak fed up. Dan dari segi kesungguhan. Adakah kita seperti usaha Nabi Nuh? Lama tu satu hal. Kesungguhan. Tidak sampai juga kita pun. Tidak lama seperti Nabi Nuh. Tidak bersungguh seperti Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh begitu. Kalau kita nak bincang lah. Itu jadi panjang tu. Kemudian Nabi Hud AS. Ini kaum-kaum yang binasakan. Antaranya mereka mendustakan Nabi Hud. Lalu Allah datangkan angin yang dahsyat. Disertai dengan bunyi guruh yang membingitkan. Sehingga mereka tertimbun oleh pasir. Dan akhirnya mereka binasa. Itu kaum Nabi Hud. Lama juga Nabi Hud berdakwah. Kaum Nabi Saleh. Kita sedang bincang ni. Dengan unta dan sebagainya. Saat kita bincang lebih lanjut. Kemudian kaum Nabi Lut. Terkenal dengan perbuatan lesbiannya, dengan homoseksnya. Sehingga kan sebenarnya dari segi bahasa sepatutnya kita tak boleh guna perkataan Lut itu. Liwat itu asal berkata Nabi Lut, liwat itu. Kita tak boleh kita gunakan homoseks atau lesbian. Begitulah lebih tepat. Ataupun hubungan sejenis. Gitu. Tapi lah kerana dah bahasa, dah pakai begitu, pasal apa? Pasal terkenal sangat. Macam saya lah. Ada orang panggil, ni Ustaz, ada orang telefon saya, ni Ustaz Zudi Syiah ke? Saya kata, saya tidak Syiah. Betul Ustaz, tapi ada orang kata Ustaz ni boleh ceramah Syiah. Kata saya memang ceramah Syiah, tapi saya tidak Syiah. Dia panggil Ustaz Syiah saya. Tapi saya tidak Syiah. Tapi kerana ceramah Syiah, dia panggil Ustaz Syiah. Sama juga macam Nabi Lut AS. Kemudian Nabi Syuaib. Nabi Lut tu sedia maklum lah. Macam tadi, tenggelam dalam bumi. Nabi Syuaib, dia juga umat dia, kaum Madian. Dihancurkan oleh Allah kerana suka melakukan penipuan dalam perdagangan, dalam timbangan. Sebab tu sahabat yang berkata sekalian, kalau kita nak sebut tentang dosa, kita ni umat Nabi Muhammad, dosa umat apa kita tak buat? Gitu. Dosa umat apa kita tak buat? Dosa lesbian umat kita buat. Umat Nabi Muhammad buat. Dosa menipu. Tengok YouTube. Allah. Sempat lagi dia tukar. Cepat dosa menipu. Dulu daripada muka penimbang tu satu untuk pekedai saja, sekarang dua-dua. Untuk pekedai satu, untuk jual satu. Tipu juga. Untuk pekedai dengan orang membeli. Tipu juga walaupun timbang dua. Tipu. Dosa apa lagi umat dulu buat, umat sekarang tak buat? Riba. Buat. Lawan Tuhan. Buat. Fir'aun tu. Mengaku Tuhan. Buat. Apa lagi? Bunuh ulama, bunuh Nabi. Umat sekarang berlambak bunuh ulama, bunuh tak apa, mati dalam penjara. Disebat Imam Ahmad, disebat sampai menyebabkan sampai terlucuk seluar. Imam Ahmad disebat sampai menyebabkan dia jadi berdarah punggung sampai mati, penyakit tu dibawa, disebat kerana difitnah oleh pemerintah. Buat belaka. Cuma satu je beza umat kita dengan umat Nabi Muhammad ni. Sebab yang mulakan terutama sekali puan pengetua mantan kita. Cuma satunya beza. Bezanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Sebab tu kalau kita boleh berfikir antara nikmat besar kita ni, kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja antara nikmat besar kita. Dan patut kita bersyukur. Sebab itulah sahabat yang melukaskan, kalau kita baca sejarah. Cikgu Safizi tu tengah duk baca sejarah sekarang. Saya buat bagus lah. Dalam perang Badar. Dalam perang Uhud. Bila Nabi balik. Sahabiah ni berlari pergi ke pintu gerbang Madinah. Tengok. Nak tunggu keluarga datang. Antaranya Safiyah. Safiyah ni mak saudara Nabi SAW.
diceritakan, kemudian Nabi kata kepada Zubair. Zubair tu bukan Zubair kan anak dia. Zubair uh, pergi tahan Bonda Sofiah, mak kamu tu. Jangan dia datang sini. Sebab adik dia mati. Bonda Sayyidina Hamzah ni mati teruk. Kemudian bila datang, kenapa tak bagi aku tengok? Kau teruk jasad kan? Lalu kata, apa nama ni, Bonda Sofiah, aku kuat. Lalu dia benarkan tengok. Kemudian dia tanya, Nabi macam mana? Nabi okey. Anak saudara juga. Nabi okey. Alhamdulillah. Tak ada apa. Yang lain kecil. Ada seorang perempuan ini, bila dia datang pada Nabi, orang tahan dia. Orang tahan, jangan datang. Kemudian dia nak pergi juga. Kemudian dia pergi tengok. Tak sampai lagi, orang dah beritahu. Jangan datang, jangan datang. Lalu dia kata, kenapa? Kenapa dia desak? Lalu orang kata, anak kamu meninggal. Lagi suami kamu meninggal. Adik-beradik kamu meninggal. Kamu dia tanya, Nabi macam mana Nabi? Nabi tak apa-apa. Lalu kata dia, yang lain itu kecil bagiku kalau Nabi selamat. Kenapa dia berasa begitu? Sebab apa? Sebab orang Arab zaman dulu tahu sangat jasa Nabi SAW. Tahu sangat. Apa jasa Nabi? Kalau Nabi tak datang, teruk mereka. Bukan mereka saja, kita pun. Kalau Nabi tak datang, kita ni jadi apa? Tak tahu kita ni. Sembah apa? Tak tahu kita hari ni. Adakah kita baca Quran atau bincang tafsir macam hari ni? Tak tahu. Kalau Nabi tak datang. Tapi lah kerana kita jauh, kita tak rasa sangat. Tapi sahabat-sahabat yang dulu, orang terutama sekalian perempuan, kalau Nabi tak datang, tak tahu jadi apa mereka. Teruk sangat kehidupan mereka. Teruk sangat. Bayangkan, kalau cara kahwin orang zaman dulu, zaman jahiliah, suami membenarkan isteri dia tidur dengan melakukan hubungan badan dengan orang yang suami dia suka, yang keturunannya baik. Sehinggalah isteri dia mengandung, barulah dia melakukan hubungan badan. Sebab apa? Sebab anak-anak yang baik. Boleh pun terima kau macam tu. Atau perkahwinan dalam bentuk yang mereka melakukan hubungan seks dengan lelaki yang ramai, seorang perempuan. Kemudian bila dah mengandung, dia panggil semua melakukan hubungan seks dengan tadi, dia tengok, muka ni muka sama dengan siapa? Anak tadi. Muka ni sama dengan muka ni. Maka jadilah suami. Boleh kau jadi gitu. Kemudian dalam soal pesaka, dalam soal bunuh anak, dalam soal zalim dan sebagainya, teruk sangat sehingga Nabi datang. Bila Nabi datang, Masya Allah, yang dulunya menjadi ketua perampak, ambil harta orang, bunuh orang biasa-biasa, bila masuk Islam dan Islam masuk dalam dia, nak sembelih ayam pun takut. Nak sembelih ayam pun takut. Tak sampai hati. Kenapa? Kerana sudah dididik dengan agama. Sudah dididik dengan akhlak. Sudah dididik dengan wahyu. Yang dulu, kalau zina, main-main aja. Tapi sekarang, dok, bila tahu saja ada benda-benda maksiat setelah Islam datang, sangat marah, sangat sensitif terhadap benda-benda begitu. Tak suka sangat. Banyak lagi lah benda-benda lain. Yang kalau dulu hanya dengan anak beranak ni, biasa-biasa je kalau bergaduh, berperang. Dok. Tapi bila Islam datang, Masya Allah, rela susah, yang penting orang lain senang. Mereka rasa sangat dia punya perbezaan tu sangat nampak sangat. Sebab tu mereka sangat sayang pada Nabi Islam. Kita tidak. Pasal kita tak rasa benda begitu. Macam ginilah. Macam anak sulung lah. Anak sulung dengan anak bongsu. Anak sulung hidup masa ayah susah. Di awal-awal dulu. Macam saya ni. Adik-adik saya tak rasa kerja bendang. Kalau macam Puan Maimunah, mungkin tahulah sebab. Tapi Puan Maimunah bukan anak sulung lah. Yang anak sulung nak, kalau yang susah lah, tahulah. Saya ni kerja bendang, belum pergi belajar pondok dulu, pergi tanam padi dulu, balik tengah hari tabung baja yang dah tanam lama, macam-macam. Tapi adik-adik tak jumpa macam tu. Adik-adik belajar universiti lah, beli kereta ayah. Kita dulu, balik masa belajar kat maktab tu, balik naik bas lagi. Beratur beli tiket bas. Bas mapuh tengah jalan. Macam-macam cerita kan. Tapi tak pernah pula nak minta motor ke apa. Tapi sebab tu kita sendiri rasa pengorbanan ayah tu Allah besarnya pada kita. Banding dengan adik-adik. Adik-adik ni dah senang. Ayah senang. Dia tak rasa sangat susah tu. Begitulah lebih kurang kita dengan pelbagai umat. Sebab tu kita kena baca sejarah-sejarah sahabat. Bagaimana
mereka boleh rasa cinta dengan Nabi tu. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau Nabi tak datang, teruk mereka. Tapi kita ni, dah lahir begini, oh Islam dah ada gitu. Kita tak rasa hebat. Kita tak rasa banyak jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat sekalian, umat dibahaskan antaranya Fir'aun dengan kaumnya. Zaman Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Akhirnya mereka mati di Laut Merah. Kemudian umat dibahaskan juga Ashabus Sabt. Ashabus Sabt adalah mereka yang golongan fasik yang tinggal di kota Ilyah. Ini Palestin. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadat pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan. Ini masuk Yahudi lah. Yang Nabi larang, Allah larang mereka buat ibadat, bekerja pada hari Sabtu. Tapi yang ini mereka kerja nelayan kebanyakannya. Tapi mereka tak bekerja hari Sabtu. Mereka buat ibadat. Tapi mereka perangkap ikan tu pada hari Sabtu. Hari Ahad tu mereka tangkap. Sama lah juga tu. Akhirnya mereka dibalas. Jadilah mereka kunu kira datang khasin. Jadi mereka seperti kera-kera yang rugi dan hina. Sebab kalau perhati, ada beberapa buku membicarakan tentang sifat kera dengan pengawal Yahudi. Ada, saya pernah baca artikel. Sifat kera, dia tamak. Dia tamak. Apa tengok Palestin sekarang? Dulu ada orang hantar gambar. Dulu dia nak masuk Palestin, dia dicek oleh polis Palestin. Sekarang ni, orang Palestin nak masuk Palestin, dicek oleh polis Yahudi. Dia punya tamak tu cuba tengok kalau beruk. Dia tak boleh pegang, habis pegang tangan, dia pegang dengan kaki yang beruk, kera. Hak sini simpan ni, hak simpan tu sekira lagi hak simpan ni. Hak ni yang beruji besar kat sini kan. Dia masuk penuh mulut, dia pegang tangan. Pegang tangan, pegang dengan kaki. Sampai jalan terenjuk-enjuk. Pasal apa? Panggil tamak. Inilah antaranya sifat orang Yahudi. Itu kita bincang pada Ashabus Sabt dalam tafsir seterusnya. Kita jumpa nanti insyaAllah. Kemudian Ashabul Ras, iaitu nama sebuah telaga yang kering airnya, iaitu namanya Ras. Ini yang ditujukan kepada satu kaum. Yang kononnya Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh juga. Namun ada pula menyebutkan Nabi Syuaib. Mereka yang lain menyebutkan tentang utusan bernama, panjang cerita itu semua sebutnya mereka ni dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka menyembah patung berhala. Ada pula kerana mereka mencampakkan utusan dikirim kepada mereka ke dalam perigi. Ada juga mungkin begitu. Kemudian Ashabul Ukhdud. Kaum binasakan juga adalah kaum yang menggali parit dan menolak orang beriman kepada Allah Ta'ala dalam parit itu. Ini berlaku antara raja dengan rakyat yang telah diberi hidayah setelah dia bunuh budak kecil yang kita rasa dah sebut dulu. Tapi antara itulah panjang cerita sebut tu. Ashabul Ukhdud, mati dalam parit. Kemudian Ashabul Qaryah. Nah, Ashabul Qaryah ni adalah penduduk Antakiyah. Mereka mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Dan akhirnya Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras. Dan surah Yasin. Kaum Tubba' adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman, namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas, maka Allah mengazab mereka sehingga binasa dan peradaban mereka sangat maju. Dan salah satunya adalah bendungan air kaum Tubba' itu. Kemudian kaum Sabak. Ini antara kaum yang zaman Nabi Sulaiman yang ditumbuhi dengan tumbuhan segar, tumbuhan subur sekitar kawasan dia. Akhirnya kerana mereka ni ingkar kepada perintah Nabi Allah Sulaiman, akhirnya Allah binasakan mereka dengan banjir. Itu dia panggil ampangan Ma'arib itu. Jadi sahabat mereka sekalian, untuk ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ampangan yang kita buat sekarang. Dan berapa ramai orang yang ingkar pada perintah Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak hancurkan ampangan. Berapa ramai orang yang tidak beriman Ta'ala menyembah berhala. Tapi Allah tidak datangkan banjir sampai tenggelam seluruh negara kita. Berapa ramai. Berapa ramai orang yang sedang melakukan hubungan seksual. Hubungan homoseks. Kemudian menukar jantina dan sebagainya. Dan mengatakan bahawasanya, tengok, saya buat macam ni, tak ada apa-apa pun, tak kena bala pun. Ini maknanya Allah Ta'ala tidak marah. Oh, dahsyat. Main-main dengan kemurkaan Allah. Kalau umat dulu, tak ada tinggal bulu. Orang kalau nak kata, tak ada tinggal bulu. Kalau umat dulu. Tapi kerana kita ni umat Nabi Muhammad SAW,
Allah Ta'ala pelihara. Sebab Nabi tidak mendoakan kebinasan umatnya di dunia seperti umat-umat dulu. Tapi Nabi tangguh supaya sehingga hari kiamat atau sehingga mati supaya kita sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan di akhir kiamat, di akhir nanti pula, seboleh-boleh semampu-mampu mungkin Nabi SAW nak memberi syafaat kepada umatnya. Walaupun pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Nabi nak beri syafaat kalau boleh. Kalau boleh. Sebab tu sahabat macam berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Kerana kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita berada di penghujung zaman. Syukur juga sebab kita tidak ada zaman Nabi. Kenapa? Ada orang kata, kalau kita hidup zaman Nabi yang boleh kita berjuang dengan Nabi tak? Boleh mati syahid sebagainya. Belum tentu. Kita sepatutnya sebut syukur kita hidup zaman sekarang. Alhamdulillah. Kerana inilah takdir kita. Kalau hidup zaman Nabi, kok jadi kawan Abu Jahal, nyaya gitu. Jadi siswa Abu Jahal. Kita mana tahu, memang ke tidak. Sebab tu, syukurlah dengan apa yang kita ada sekarang. Habislah sampai situ, kaum Samud. Tapi kalau nak lebih detail tentang mereka yang binasakan, ini antaranya. Ada satu lagi buku, negeri-negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagus juga, tapi itu agak tebal sikit. Nah, kemudian Allah SWT berfirman, tengok Zi, 942. Baru satu ayat. Itu ringkas. Ringkas. Tak apalah. Kemudian Allah berfirman, Idzim ba'asa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yakni orang yang paling celaka dari kaum itu, dia adalah Khudair bin Salif, penyembelih unta betina Nabi Saleh. Dia adalah manusia yang paling jahat dari kalangan Samud. Dialah yang difirmankan Allah Ta'ala, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Dan orang ini merupakan orang yang dimuliakan dan dihormati di kalangan mereka. Ialah orang bangsawan dan pemimpin yang ditaati, tapi jahat. Ini semua lah ada pada sekarang. Semua contoh ada pada sekarang. Kaya, pemimpin masyarakat, sangat dihormati, tapi jahat. Itu masalah kita. Sebab tu sebab sebenarnya saya sebut banyak kali dah. Kalaulah kita ni bukan umat Nabi Muhammad, habis dah lama ni kita. Tak tinggal apa. Tak sempat bermekah, tak ada keturunan. Dan kalau dengan dosa yang kita buat, kita telah melakukan seluruh dosa-dosa umat dulu yang pernah diazab oleh Allah Ta'ala, tapi kita ditangguhkan azab oleh Allah Ta'ala. Sebab kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah pribadi Nabi kita. Betapa sayangnya Nabi pada kita. Tak ada orang yang, mak kita tak sayang pada kita macam Nabi kita. Ayah kita tak sayang pada kita macam Nabi kita. Tak ada. Kecuali Nabi sayang pada kita. Dan Allah lebih sayang pada kita. Kalau kita kata mak kita sanggup tukar demam dengan anak dia, sanggup nak beri buah mata ke buah pinggang ke apa saja pada dia. Tapi Nabi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nabi tak nak semuanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Nabi yang datang satu diutuskan kalangan kita, Nabi seorang nabi yang sangat susah kalau umat dia susah. Susah sangat dia. Risau, bimbang, takut. Nah, dalam sakit-sakit tu selalu mendoakan umat dia. Umat dia buat jahat pada dia pun dia mendoakan juga. Kita kalau nak jahat, kalau kita anak kita jahat, wa'lazubillah dah. Walaupun kita tak doa celaka dalam hati, lantak kau lah dalam hati. Tapi Nabi tidak begitu. Sebab tu saya kata tadi, Nabi lebih sayang pada kita. Lebih daripada mak ayah kita sayang kita. Kita anak deraka kita tak suka. Nabi tak pernah tak suka. Nabi selalu berdoa. Macam apa nama dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abu Hurairah balik cerita pada Nabi, ya Rasulullah, mak saya ni tak nak masuk Islam. Kata Abu Hurairah, doalah kepada Allah supaya masuk Islam. Nabi tu berdoa. Kemudian tengah hari tu Abu Hurairah datang. Ya Rasulullah, mak saya sudah masuk Islam. Oh, sukanya Nabi SAW. Sukanya Abu Hurairah. Nah, tapi kenapa Nabi tak doa pada pakcik dia? Nabi doa ke tidak? Takkan Nabi tak doa?
Nabi mesti doa. Tapi kenapa begitu? Itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kita tak tahu mahabbah Allah yang mana, masyiah Allah bagaimana. Kita tak tahu masyiah Allah yang mana, kita tak tahu mahabbah Allah bagaimana. Nah begitu. Sebab tu buat syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad. So, baca cerita Nabi, kesanggupan pengorbanan Nabi, baru kita rasa kita bermanfaat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Zam'ah, dia berkata ketika Rasulullah berkhutbah bila menyebutkan unta betina dan menyebutkan orang yang menyembelihnya, beliau bersabda, imba'salaha rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'ah. Ketika bangkit orang paling celaka dari mereka, yakni keluarlah seorang lelaki yang bengis dimulakan oleh kaumnya dan dia mati di kalangan kabilah seperti Abu Zam'ah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan dalam kitab tafsir dan Muslim dan kitab Sifatun Nar dan juga dalam Tirmizi. Ini sebut tentang orang yang celaka tapi dia taati. Ini bahaya. Dia celaka tapi dia taati, tapi dia jadi pemimpin. Inilah perosok sebenarnya. Sebab tu kita kena bertanggungjawab atas apa yang kita pilih. Ya. Contohnya kalau kita pilih menantu. Tak. Ataupun kita membiarkan anak kita milih menantu tapi tidak solat ataupun tidak menjaga aurat ataupun maknanya tidak mengikut syariat Allah Taala lah, maka kita ada saham di sisi Allah SWT. Kenapa biarkan anak kita pilih isteri atau suami yang seperti itu? Atau pendidikan. Kenapa kita pilih pendidikan anak kita begini? Sehingga menyebabkan dia jauh daripada Allah Taala. Waliazubillah. Tapi kalau dekat tak apa. Pendidikan apa pun tak apa. Tapi yang penting mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau anak jauh daripada Allah Ta'ala sebab pendidikan yang kita pilih masa dia primary school. Primary itu kan penting. Kau salah sebut Allah Alam. Penting. Sebab itu dia jauh daripada Allah Ta'ala. Kita ada saham di sisi Allah SWT. Itu bahayanya. Kalau jadi pemimpin. Tak kira ayah ke siapa, mak ke siapa, keluar kampung ke, JKK ke, yang berhormat ke, parlimen ke, yang menteri besar ke, Perdana Menteri ke, kalau berlaku kemungkaran sebab kita ada saham di sisi Allah SWT. Dan kisah unta binti Nabi Saleh kita dah sebut tadi. Allah berfirman, faqala Rasulullah, lalu Allah Taala berkata kepada mereka, yakni Nabi Saleh, naqatullah, biarkan unta betina dari Allah ini. Yakni aku peringatkan kamu jangan kamu melakukan kejahatan atau perbuatan jahat terhadap unta betina ini. Unta ni besar tuan-tuan. Sebab tu masa dia nak bunuh unta tu, dia cantas kaki, lepas tu jatuh barulah dia sembelih. Unta ni kalau dia minum air, dia lama minum air. Sebab tu Allah Ta'ala pergilirkan itu untuk ujian lah, sehari untuk unta, sehari untuk masyarakat umat kaum Nabi Saleh. Sehari untuk unta minum. Sebab unta ni minum banyak. Tetapi susu dia tu kalau perah beri satu kampung cukup untuk minum. Begitu pula Allah balas. Sebenarnya untung jugalah. Bukan Nabi Saleh minum ke dia aja. Tapi perangai orang kafir ni siapa-siapa pun lah. Dia takkan sentiasa sepuas hati buat apa pun. Kenapa? Kerana memang sikap begitu. Sikap menentang itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasaqaha, dan dengan minumannya, yakni janganlah berlaku curang dalam meminumnya. Kerana ia mempunyai giliran untuk minum di hari tertentu dan kamu pun mempunyai giliran minum di hari yang lain. Dan Allah berfirman, fakadzabu fa'qara, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Yang mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh kepada mereka, maka hal itu membuat mereka nekat untuk menyembelih unta yang dikeluarkan oleh Nabi Saleh, yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari sebongkah batu. Dan unta itu menjadi tanda kekuasaannya kepada mereka dan sebagai hujah atas mereka bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar-benar daripada Allah SWT. Sesahabat yang menurut Allah sekalian. Kalau umat Nabi Saleh mendustakan satu mukjizat Nabi Saleh, dia dibalas dengan diazab oleh Allah SWT. Umat Nabi Muhammad agak-agak kita ni. Alhamdulillah kalau kita beriman. Agak-agak umat Nabi Muhammad, berapa dia mendustakan mukjizat Nabi SAW? Berapa puluh?
Berapa ribu. Mukjizat Nabi ada 1,100 mukjizat Nabi. Baca buku Syekh uh, dekat mana? Buku Syekh Ahmad, Syekh Ahmad warna biru. Ensiklopedia mukjizat mukjizat Nabi menurut Al-Quran dan sains. Oh, bagus, bagus. Oh, tu. 1,001 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1,001. Kita tahu berapa ya? Antara mukjizat Nabi paling besar Al-Quran. Tak ada. Yang paling besar ni. Yang paling besar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar. Yang ni. Tapi berapa ramai orang mendustakan ini? Beramai. Nah, kalau Allah Ta'ala nak azab macam umat dulu, cukup satu je. Umat Nabi Soleh mendustakan. Menyembelih untuk mukjizat Nabi Soleh. Dia kena balas. Lagi. Kita ni. Sebab tu, sahabat yang dimurkai Allah Ta'ala. Taatlah kepada Allah Ta'ala semampu mungkin. Taatlah kepada Allah semampu mungkin. Buatlah sedaya yang boleh. Jauhilah maksiat semampu yang kita mampu. Kalau buat, bertaubatlah sebanyak-banyaknya. Semampu kita mampu bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Kerana itu, Rabb mereka membinasakan mereka dengan dosanya. Yang Allah murka kepada mereka sehingga dia membinasakan mereka. Fasawaha. Lalu mereka diratakan. Apa maksud diratakan? Azab Allah kepada kaum Nabi Samud ini, antaranya, dia dibinasakan Allah Ta'ala dengan cara Allah Subhanahu Ta'ala beri amaran 3 hari. 3 hari. 3 hari. Antaranya, Allah datangkan pada mereka siksaan dalam masa 3 hari lamanya. Khususnya kepada sekalian mereka yang telah makan daging unta itu. Hari pertama, seluruh badan menjadi kuning. Kuning ni penyakit. Kuning. Hari kedua, masak menjadi merah. Azab. Hari ketiga, menjadi hitam. Dan pada petang hari yang ketiga itu, kedengaranlah suara pekikan yang sangat hebat. Sehingga pecahlah anak telinga mendengarkannya. Dan sampai kepada perut pun menjadi pecah. Kuat punya dia punya, getaran itu. Sampai perut pun pecah. Dan ada pun yang selamat, ialah orang-orang yang mengikut Nabi Soleh AS. Dia selamat. Seperti Nabi-Nabi lain. Nabi Lut. Yang mengikutnya, selamat. Keluar daripada kampung. Tengok. Keluar daripada kampung, isteri Nabi Lut ikut sekali dah. Ikut sekali. Tapi dia beri pesan dah, jangan toleh ke belakang. Nabi Lut dan yang lain berjalan tu. Tapi si dia nak tengok apa yang jadi daripada kampung dia, dia toleh. Kemudian ada serpihan tanah, batu dia kena leher dia, putus. Mati. Itu dalam setengah tafsir menyebutkan begitu. Dalam tafsir Ibn Katsir pun ada juga begitu. Sebut. Mati. Allah tak tinggalkan. Kalau yang dia janji dengan azab, Allah tidak tinggalkan. Kemudian, Fadamdam alaihim rabbuhum bizambihim. Allah Ta'ala azab mereka kerana dosa. Siapapun, kalau kita ni di dunia lepas lagi, kalau kita tak bertaubat. Kalau kita bertaubat, insyaAllah di akhirat akan. Tapi kalau kita tak bertaubat, sampai di akhirat kita akan azab mengikut dosa yang kita buat di dunia. Sebanyak mana, selama itulah. Sehebat mana, sekuat itulah azab. Kalau baik pun begitu juga. Sebaik mana kita, begitu Allah Ta'ala balas. Cuma lebih lagi. Gitu lebih. Dia baik, kalau baik ni lain sikit. Lain. Kalau jahat, Allah balas setimpal. Kalau baik, Allah balas tidak setimpal. Gitu. Kalau jahat, Allah balas setimpal. Mana kalau sebanyak ni dosanya, inilah dosanya. Kalau dosa berzina, begini. Kalau dosa membunuh, begini. Kalau dosa bunuh diri, begini. Misalnya kalau contoh dosa bunuh diri. Kalau terjun daripada bangunan. Maka Allah azab orang tu dalam neraka, dia akan naik bangunan. Bangunan yang tadi akan duduk ada juga dalam neraka tu. Dia naik, dia terjun. Dia naik, mati, sakit, jatuh, sakit. Kemudian Allah kena sembuhkan pula, dia naik pula. Dia terjun pula. Dia naik pula, dia terjun pula. Sakit pula, naik pula. Supaya Allah rasakan azab yang sama. Begitulah dosa. Orang yang berdosa dibalas di akhirat. Kalau yang jenis mengumpat. Standard lah.
Kalau jenis memfitnah, standard lah. Kalau jenis yang membunuh, standard lah. Nah, Allah balas setimpal dengan pembunuhan, dengan dosa yang dibuat di dunia. Tapi kalau kebaikan, Allah balas tidak setimpal. Tidak setimpal tu macam mana? Tidak adil ke? Tidak. Ya, memang tidak adil. Tidak adil bagi Allah. Sebab Allah balas lebih daripada apa kita buat. Bayangkan, baca B. Baca Bismillah. Panjang sangat. Baca Alif Lam Mim. Kita baca satu, tapi Allah balas 10. Alif Lam Mim 30. Padahal kita baca 3 huruf je. Tapi 30. Kan tidak adil tu balasan tu. Tak apalah tidak adil tapi lebih. Bukan tidak adil kurang. Tidak adil lebih. Jadi kalau dosa Allah balas setimpal. Kebaikan Allah balas tidak setimpal. Tidak setimpal bukan tak setimpal bagi kita. Tak setimpal bagi Allah sebab kita buat sikit. Tapi Allah balas banyak. Sekali kita selawat pada Nabi SAW. Masalah Nabi SAW marah sekali. Allah selawat pada kita 10 kali. Mana doa Allah Ta'ala pada kita 10 kali. Kita selawat sekali. Allah doa pada kita 10 kali. Kan berganda-ganda tu. Niat buat baik, boleh pahala. Buat, dapat 10 pahala. 10. Niat buat jahat, tak dapat dosa. Buat, baru dapat 1 dosa. Itu tidak adil. Ada. Tak apa, kalau tak adil itu tak apa. Patutnya, logiknya kan. Kalau niat buat dosa, tak dapat dosa. Niat buat pahala, tak dapat pahala jugalah. Baru adil tak? Tapi tidak. Sebab tu, kita selalu mengulangi kasih sayang Allah Ta'ala. Kita selalu mengulangi kasih sayang dan kemurahan Allah Ta'ala. Supaya kita ingat dalam Fatihah. Sebelum Fatihah kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selepas Fatihah kita baca apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kerana Allah Maha Pengasih tadi kan. Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ulang lagi. Lepas tu bangkit pula. Belum tu kita baca surah pula. Kita baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangkit pula baca Fatihah. Kita baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita nak makan, nak kerja, nak buat apa benda. Malam yabda' bi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqta' atau kamu kalau fa'ajam. Kita mula-mula nak buat kerja. Apa benda, nak buat benda. Kita kena baca Bismillah. Kalau tidak, putus rahmat. Pasal apa? Sebab Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memang Allah balas tidak setimpal dengan kebaikan yang kita buat. Maksudnya apa? Allah balas lebih. Tapi sedarlah kita diazab, dibinasakan atau di apa-apakan oleh Allah Ta'ala bukan sebab apa-apa tapi sebab dosa kita sendiri. Sebab tu selalulah bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, Qatadah berkata, diceritakan kepada kami bahawa orang yang paling buruk di kalangan kaum Samud tersebut tidak bertindak. Orang yang paling buruk di kalangan kaum Samud tersebut tidak menyembelih unta betina itu sehingga dia didokong oleh seluruh lapisan masyarakat. Tu sebab tu sahabat. Baik muda ataupun tua, baik lelaki maupun perempuan, semua pakat setuju kawan ni pergi bunuh. Dan ketika kaum Samud sepakat dan bersekutu untuk menyembelih unta tersebut, maka Allah membinasakan mereka disebabkan dosa mereka sehingga mereka diratakan. Maknanya buat jahat ni kalau seorang tak buat jadi. Kelab malam. Kalau dia seorang pergi berjoget. Orang tak buka. Orang tutup kelab malam. Dia duduk berjoget kat bawah pintu tu. Bawah signboard. Kelab malam. Duduk berjoget seorang. Orang kata gila. Tapi bila ada jaganya. Jaga keselamatannya. Ada pemain muziknya. Ada penjual araknya. Ada pelayan dalamnya. Kombinasi semua itu. Maka jadilah pendosa-pendosa ini berdisko, berjoget. Bukan saja disko berjoget sajalah. Yang lain lah. Kalau dia ada kombinasi di antara yang ni, maka jadilah dosa. Macam arak. Mana ada orang tanam arak? Orang tak tanam arak. Orang tanam anggur. So, sebab tu Allah Ta'ala sebut, semua yang terlibat dengan arak, berdosa. Berdosa. Daripada penanam, daripada pembajak, penanam, pem lah, sampailah token, pembawa, pengedar, peminum sama telah. Semua terlibat dengan dosa. Sebab apa? Sebab kombinasi semua nanti dia orang boleh buat dosa ni. Kalau orang tak tanam anggur, maka orang tak boleh buat arak. Orang beli arak, orang beli anggur. Tak, itu masalah dia. Bukan sebab orang tanam anggur tu nak nak buat arak. Tapi kalau orang tak tahu dah,
memang kilang tu kilang arak. Dia ada kebun anggur. Memang dia tahu dah nak tanam anggur, nak buat arak. Dia kerja di situ. Dia akan berdosa. Nah, kalau tak ada, dah ada apa nama pokok anggur. Dah ada baja anggur sebagainya. Dah. Buka kilang. Semua pekerja kilang arak tu berdosa. Sebab kalau dia tak bekerja, takkan ada nak boleh keluarkan arak. Jadi, sama juga macam umat Nabi Samud tadi. Semua dia azab antara sebab apa? Sebab semua sokong dibunuh unta. Walaupun dia tidak membunuh. Tu bahayanya. Tu kesannya kalau buat begitu. Ya. Dan samalah juga. Saya sebut awal-awal tadi ya. Kalau soal pendidikan, kalau kita salah mendidik, menyebabkan anak kita jauh daripada Allah Ta'ala, sebab asas pendidikan yang kita tanam kepada anak kita itu tidak mendekatkan anak kita kepada Allah, menyebabkan dia jauh, kita ada saham di sisi Allah Ta'ala. Kita akan ditanya, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, berhati-hati. Kemudian, selanjutnya, Allah berfirman, wala yakhafu, dan dia tidak takut. Boleh juga dibaca wala yakhafu. Dan juga boleh maka selanjutnya wala yakhafu ataupun baca fala takhafu. Boleh juga fala pun boleh, wala pun boleh. Tak macam itulah. Maka ataupun dan tidak takut. Maka dia tidak takut. Boleh. Uqbaha, terhadap akibatnya. Dia tu siapa dia tu? Tidak takut. Allah Ta'ala takut ke? Siapa dia tu? Kalau sini Ibn Abbas berkata, Allah tidak pernah takut terhadap akibat dari sesiapa pun. Ini kata Mujahid, Hassan dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dan lain-lain juga menafsirkan demikian. Allah takut ke? Maksudnya bila sebut dia tidak takut terhadap akibatnya. Akibat apa bagi Allah? Antaranya, ni saya kata tadi tu bagus tu. Dalam Holy Quran ini, kita nampak jelas kan? Kita baca 2-3 tafsir. Ada 3 maksud bila Allah Ta'ala kata wala yakhafu uqbaha ataupun fala takhafu uqbaha. Adapun Tuhan, ia tidak hiraukan kesudahan ataupun tidak takut pada mereka demikian itu. Akibatnya. Apa maksud dia tidak takut itu? Yang pertama. Ada mentafsirkan Tuhan menentukan kaum Samud itu mengalami kerugian menyeluruh atau kemusnahan pada seluruhnya. Dalam hal para makhluknya. Mana-mana kebinasaan yang demikian mungkin melibatkan kerugian bagi mereka. Itu pun kemusnahan mereka. Ataupun kemusnahan mereka. Dan mungkin mereka takutkan kerugian bagi mereka. Ataupun kemusnahan mereka. Atau kemusnahan itu. Tetapi Tuhan telah menciptakan segala-galanya dan dia boleh menciptakan mengikut kehendaknya dan tidak timbul apa-apa kebimbangan dari pihaknya. Ini seperti umum biasa yang kita terima. Allah tidak takut musnah, kamu musnah ke kamu apa, itu lantak kamu lah. Sebab kamu telah engkar perintah Allah. Yang kedua, ia itu, yang ni adapun ia itu, ia fala yakha tu, wala yakha, dan ia itu tidak takut, tidak hirau. Ia tu siapa? Ada beberapa bahawa ia itu merujuk kepada Nabi Soleh. Yang ni, kalau demikian, ini Nabi Soleh tidak merasa bimbang tentang akibatnya bagi dirinya sendiri. Kalau umat tu binasa, Nabi Soleh tak peduli apa. Siapa suruh lawan aku? Aku dah berdoa. Dan baginda telah pun memberi amaran kepada orang zalim dan jahat itu sebagaimana telah ditugaskan oleh Allah kepadanya. Jadi Nabi Soleh tak takut dah. Tak takut dibesuk akal Allah Ta'ala. Sebab Nabi Soleh telah beritahu. Peringatkan. Jangan buat begini. Jangan begini. Itu juga maksud. Dan ia tidak takut kepada akibatnya. Ia tadi kembali kepada Nabi Soleh. Akibatnya apa? Akibat kemusnahan kaum Samud lah. Tadi kalau Allah tu, ia tu kalau pada Allah, Allah lagilah hebat. Tak peduli apa manusia. Tak, lawan sangat. Allah tak takut. Memang Allah tak takut. Cuma nak sebutnya, kalau kita ada orang cabar kita. Nak tumbuk orang. Kita kata, ada aku takut. Dulu apa aku? Mana kita tak takut. Tak. Cuma kalau ada cerita, dia tu, kalau lawan dengar orang, dia tak takut. Mana? Apakah kalau tak lawan dia takut? Tidak. Memang dia berani.
Ini Allah. Nah, kalau Nabi Soleh pula, dia tak takut di hadapan Allah Ta'ala. Sebab dia telah menunaikan tanggungjawabnya. Wala yakhatu ia tidak takut. Siapa iaitu Nabi Soleh. Yang ketiganya, ada sebut, uh, ia tu yang merujuk kepada orang yang zalim dan jahat. Yang ni, kaum Samud lah. Kenapa? Yang memotong urat betis untuk itu dan kemudian membunuhnya, ia tidak merasa takut terhadap akibat. Jadi dia rasa dia ni selamat. Dia rasa dia ni hebat. Dia tak takut pada janji Nabi Soleh. Jangan bunuh unta. Kalau kamu bunuh, jadi begini-begini. Dia tak takut. Itu boleh juga. Boleh jadi maksudnya ayat ni, dia ni tidak takut kepada akibatnya. Ini akibat yang Allah timpakan kepada orang yang melanggar perintah Allah, yang ini membunuh unta Nabi Soleh. Masa dia buat, lepas tu dia takut juga akhirnya. Kenapa? Kerana telah datang tu. Bala Allah Ta'ala beri tempoh 3 hari. Mula-mula kuning, lepas tu merah, lepas tu hitam. Kemudian hancur lebur. Itu sahabat yang saya sayangi sekalian. Sebagai kesimpulan ni. Kalau nak sebut di sini, dalam tafsir Buya Hamka tadi, kita sebut dalam tafsir Al-Munir ni, kita tak sebut banyak lagi sini. Biarlah itu. Cuma saya nak sebut di sini sebab yang menurut sekalian, sebagai kesimpulan agak panjang sikit, ataupun 15 minit ni, 10 minit kesimpulan sebelum kita sembang-sembang. Yang pertama sekali, dalam ayat yang kita bincang pada pagi ini adalah tentang bagaimana Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang umat-umat yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah yang patut kita ambil iktibar. Sebab itu perhatikanlah. Setiap surah, hampir setiap surah dalam Quran ada cerita. Sebab apa ada cerita? Sebab apa? Sebab supaya diambil iktibar. Contohnya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ada cerita. Apa ceritanya? Ceritanya pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau maghdub, kau marah, kau murka, dan bukan jalan orang yang kau celaka. Maghdubi alaihim, sesatkan. Bukan jalan orang yang kau marah dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang orang sesat dan orang celaka yang Allah marah itu? Itulah Yahudi dan Nasrani. Kenapa disesatkan Allah Ta'ala marah dan celaka? Antaranya sebab dia mengubah Taurat dan Injil. Yang kedua, mereka membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka. Tengok nama Yahudi. Berapa orang dia bunuh Nabi dia? Berapa orang? Kalau Nasrani, dia mengubah nama ni, ayat-ayat Allah. Daripada betul jadi tak betul. Daripada tak pening, jadi pening. Ini semua ada cerita. Dan sehingga sekarang dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu sahabat melakukan sekalian, saya cadangkanlah jugalah. Kalau musafir ke jauh-jauh, kalau macam ginilah kalau kita balik sekolah kan, kalau cikgu balik sekolah kan. Sebelum balik sekolah tu download dalam handphone tu, dalam YouTube handphone, ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik. Lepas tu dengar. Allahu Akbar. Sangat memberi manfaat. Bagaimana cara kita nak menghujah dengan orang Kristian. Bagaimana cara kita nak membentangkan kebenaran yang ada dalam Quran terhadap orang Kristian. Dan agama-agama lain. Sangat bagus. Cara dia jawab tu. Sangat ilmiah. Contoh. Dia kata, ada orang tanya dia. Ada kata, kan Dr. Zakir nak kata, ni tak betul, salah dalam Injil ni, salah sebab begini dalam Taurat, salah begini dalam dalam salah sebab begini. Ada orang kata, dia bangun, dia kata, awak telah menghina agama kami. Dia kata, kenapa saya menghina? Awak kata agama kami salah, begitu salah. Kemudian saya tidak menghina, saya kata salah. Lalu kawan tu kata, salah tu makna menghina lah. Dia Zakir Naik pun tanya dia. Saya nak tanya awak, 2 campur 2, berapa? Dia kata 4. Saya kata 5. Kawan tu kata, salah. 2 campur 2, 4, bukan 5. Tapi saya nak kata 5. Kawan tu kata, salah. Kawan tu nak kata, awak telah menghina saya sebab awak katakan saya salah. Kemudian kawan tu kata, saya tidak mengatakan menghina, saya kata awak salah sebab 2 campur 2, 4, bukan 5. Maka kata Zakir Naik, sama juga saya. Saya tidak menghina kita awak. Saya kata kita awak tu salah. Sebab begini-begini, logiknya begini, dalilnya begini. Awak pun tak boleh jawab. Duduk dia. Ada benda tu kadang kita tak terfikir pun. Tapi kalau kita dengar, dapat ilmu. Saya peribadilah, saya kalau kuliah jauh-jauh sikit tak. Sebelum pergi ni kita download. Mana-mana kita nak kuliah tajuk hari ni tak. Kita dengar ceramah.
ustaz-ustaz lain, sahabat-sahabat lain ceramah, kita dengar, dapatlah ilmu, dapat mengingatkan yang lupa, dapat yang baru. Sampai tempat ceramah, kita dapat. Sepanjang perjalanan, kita dapat ilmu. Maknanya, di samping kita boleh mengqada masa-masa yang kita gunakan untuk tidak selain yang bermanfaat, kita boleh qada situ. Mudah-mudahan begitulah. Sebab tu sebab Islam ambil iktibar daripada apa yang berlaku ni dengan kita melihat dan kita membaca dan memerhati. Sebab tu semua saya sekali lagi sebut, semua boleh dikatakan semua surah ada cerita. Apalagi Al-Baqarah. Baqarah. Lagilah ada cerita, nama pun cerita lembu. Ali Imran ada cerita. An-Nisa ada cerita. An-Nur ada cerita. Sampai An-Nas ada cerita. Kenapa diwahyukan surah An-Nas itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan dia panggil muawwizatain, antara ayat-ayat ruqyah yang paling bagus ialah Al-Fatihah dan muawwizatan, ini qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu ada cerita kenapa Nabi bacakan begitu dan sebagainya. Sebab tu kita kalau tahu kan seronok sebab apa kita buat, sebab apa benda tu berlaku begitu, kita buat dengan rasa ada ilmu, dengan lebih benar, kita pun lebih semangat dan lebih yakin dengan Al-Quran. Kemudian seterusnya juga kita patutlah bersyukur kepada Allah SWT kerana kita jadi umat Nabi Muhammad, yang mana kita telah melakukan umat Nabi Muhammad telah melakukan semua dosa-dosa umat terdahulu. Cuma bezanya satu saja, kita tidak diazab sekarang, umat dulu telah selesai di dunia. Di akhirat itu urusan dia dengan Allah SWT. Kita ni umat Nabi Muhammad, bagaimana? Patutnya kita ambil iktibar dan bersyukur sangatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiganya, ayat terakhir ni, iaitu yang sebelum itu, iaitu fadam dam alaihim rabbuhum bizambihim. Ingat bila Allah Taala uji kita, bila kita ditimpa sesuatu yang tak baik, disakit ke atau benda-benda tak baik, dua benda kita kena fikir. Yang pertama sekali kita kena muhasabah. Yang pertama sekali, adakah kita berdosa? Adakah kita berdosa? Itu yang pertama. Yang kedua, inilah ujian Allah kepadaku untuk mengangkat darjatku di sisi Allah kalau kita orang baik. Itu dua tu pasti. Nah, kalau kita fikir begini, kalau Allah balas kepada kita sebab kita berdosa, maka Allah untuk kesakitan itu ataupun ujian itu untuk menghapuskan dosa kita. Pertama. Yang kedua, kalau kita baik, artinya dia nak mengangkat darjat kita di sisi Allah SWT. Kalau orang sebaik Nabi Ayub pun kena penyakit kulit. Kalau orang sebaik Nabi Yusuf itu pun didengki sampai dicampur dalam perigi, difitnah, masuk penjara, apalagi kita. Kalau orang sejujur Nabi SAW pun dikatakan penipu, penyihir, pendusta, bomoh, sebagainya, gila, apalagi kita. Kalau orang yang sehebat Nabi Musa AS, Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang mati, pun orang tak percaya dia tu Nabi, apalah kita. Apa kita? Kita mukjizat apa kita ada? Dah muka tak handsome macam Nabi Yusuf. Ilmu tak banyak macam Nabi Muhammad. Banyak dosa. Tak. Entah lebih, entah kurang. Tapi taklah satu Fir'aun. Tapi tidak selebih Nabi kita. Walaupun tak sebut Fir'aun. Tapi kita pendosa. Nah, kalau ada dua ni dalam diri kita, kita akan rasa tenang sikit hati kita. Kalau kita diuji oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kalau kita diuji, sebenarnya sebab Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita dikenakan musibah itu untuk Allah mengampunkan dosa, itu pun terima kasih juga kerana Allah Ta'ala nak kita menghadap dia dalam keadaan kita telah bersih dan kita tidak diazab di akhirat nanti kalau kita sudah diampunkan di dunia, insya-Allah. So sebab yang mulia sekalian, 15 minit lagi kita nak berhenti. Saya rasa cukup sampai di situ. Kita nak bagi peluang sahabat sembang, bincang-bincang tentang dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dia menjadi sebab untuk kita menjauhi dosa dan menjadi sebab kita untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Kali saja. Wallahu alam. Saya kembali kepada Cikgu Z.
Zia ada tak tadi? Ada. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sebelum saya baca pertanyaan yang ada dekat sini, biasalah kita bagi Puan Maimun lah ya. Puan? Terima kasih Syafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, satu pengisian yang sangat baik ya apabila kita diceritakan dengan kebinasaan kaum yang terdahulu dan iktibar yang patut kita ambil, dan kesimpulan yang Ustaz sebut tadi ada doktor, dan ujian yang Allah beri ialah untuk mengangkat darjat kita. Jadi pada saya tadi, kalau tak silap saya, Ustaz ada kata secara tak langsung tertanya, Puan Maimun anak yang tua ke? Mesti tahu apa peranan anak yang tua kan? Ada kan? Saya ni bukan anak yang tua, saya ni anak yang nombor 3, tetapi anak perempuan yang tua. Tetapi saya menilai diri saya sebagai anak yang tua. Kerana abang saya, ialah kadang-kadang Allah memberi ujian kepada kita banyak menguruskan, menyelesaikan, membantu hal-hal keluarga lah. Dan bila ada ujian ni, sebenarnya saya pun menilai diri saya memang masuk dalam orang yang berdosa lah. Sebab saya rasa ujian saya kadang orang yang paling dekat dengan kita sendiri, ya, iaitu suami kita sendiri. Kemudian ujian keluarga. Saya ni kadang-kadang Ustaz kan bukan nak kata lah, menjadi tempat orang ataupun keluarga mencari saya untuk membantu menyelesaikan masalah diorang. Syukur, terima kasih kepada Allah. Ya, itu sebab kadang ada kalanya kita macam kecewa, tak habis-habis tak, kadang-kadang kita terkeluar ayat-ayat. Itulah manusia. Tapi sejak saya dah belajar ni, saya fikir mungkinkah ini cara Allah nak memberi aku pahala kerana memberi peluang untuk berbakti kepada orang. Cuma kadang-kadang sebab kita ni manusia Ustaz kan, hati kita ni kadang-kadang tak terlalu bersih, tak terlalu ikhlas. Kadang-kadang tercakap-cakap balik semula, walaupun kita tak menyakitkan hati orang tu, tetapi itulah Pak T ku tu asyik pinjam duit mama je. Seolah-olah macam kita macam marah dia tetapi depan anak kita misalnya kan. Jadi macam pada saya, kalau kita nilai diri kita dah tidak berapa ikhlas. Tapi saya fikir sebab kita ni manusia, sebab ni kita ni manusia. Mungkin bila kita kata kita ni manusia, mungkin hati tu jadi yelah, kalau tak ada aku susah juga dia orang tu. Macam tu lah lebih kurang. So niat saya sekarang nak menjadikan diri saya ni lebih ikhlas, lebih menganggap segala takdir yang Allah tentukan untuk hidup saya ni ialah ujian yang nak mengangkat darjat, insya-Allah. Tapi saya tak tahulah, kita menilai untuk menambah baik diri kita. So bila macam Ustaz kata, saya pun tadi terganggu juga belajar sebab kita ni hidup macam-macam kita hendak kan. Anak pergi jogging lah, lepas pergi jogging anak kata mama belanja lah makan, pergi minum lah. Tapi hikmahnya Ustaz, bila kita ada aplikasi yang begini, tak terganggu pembelajaran saya walaupun di kedai makan, walaupun dalam perjalanan balik, dalam 40 minit tadi, saya dah duduk betul-betul dengar. So maksudnya bersyukurlah ya bila ada aplikasi begini dan kita ada Syafizi yang boleh Alhamdulillah. kita, walaupun kita berada di alam maya. So syukur Alhamdulillah. So kita bagi peluang pada orang lain Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Puan. Begitulah kita sedang belajar. Saya pun sedang belajar. Saya sebut. Saya mengajar untuk belajar. Saya mengajar untuk belajar. Dan kalau macamnya, kalau saya minta sumbangan kan, saya kata saya minta maaf, saya mengemis untuk memberi bantuan. Saya mengemis untuk memberi bantuan. Dan terima kasih pada yang membantu saya untuk membantu. Sebenarnya untuk kita. Kita jadi orang tengah kan untuk menyenangkan. Iya, Puan. Allah pilih. Saya ingat Ustaz Azhar sebut tak? Kalau kita makan di kedai makan, orang mana lagi orang sedang makan kan? Tiba-tiba kucing datang ke meja kita. Adakah kucing itu datang saja-saja atau memang dengan takdir Allah SWT? Kita tahu kan semua adalah takdir Allah Ta'ala kan? Untuk Allah beri pahala pada kita nak tengok layan kucing ke tidak. Ya. Kita tak tahu. Apa banyak-banyak meja kucing datang meja kita. Allah nak bagi kita. Mudah-mudahan. Lebih-lebih lagi kaum keluarga terdekat. Ya.
lebih-lebih lagi. InsyaAllah mudah-mudahan itu menjadi jambatan untuk menuju ke syurga, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sedap. Sama-sama. Amin. InsyaAllah.